One, go record. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, dalam video kali ini kita akan tengok subtopik 2.2 Biologi KSSM tingkatan 5 iaitu organ utama untuk pertukaran gas. So, kita akan tengoklah pada bahagian daun organ mana yang akan terlibat dengan pertukaran gas. Okay. Okey, kenapa tumbuhan perlu ada pertukaran gas? Okey, kerana untuk menjalankan fotosintesis yang efisien, yang lengkap, tumbuhan di samping cahaya dia perlu menukarkan gas lah. Okey, daripada gas karbon dioksida tu kepada gas oksigen. Okey, dan pertukaran gas ini berlaku melalui satu struktur yang kita namakan sebagai liang stoma. Okey, liang stoma. Okey. So pada subtopik ini kamu akan belajar macam mana sel pengawal ataupun macam mana stoma itu terbuka dan juga tertutup. Okey. Dan pembukaan serta penutupan liang stoma ini dia bergantung kepada sel pengawal sama ada sel pengawal itu segah ataupun sel pengawal itu flasid ataupun lembik lah, flasid. Okey. Yang mana kesegahan ataupun flasidnya sel pengawal ini dipengaruhi oleh satu ion iaitu ion kalium. Okey. Dan juga kepekatan sukrosa di dalam subsel pengawal. Okey. So dua bahan ini akan mengawal sama ada sel pengawal tu segah ke ataupun dia flasid. Okey, iaitu ion kalium dan juga kepekatan sukrosa. So untuk memahami subtopik ini kamu kena refresh balik tajuk di kata 4 tentang hypertonik dan juga pump kalium lah. Okey. Hypertonik, hypotonik dan sebagainya. Okay, so kena refresh balik tajuk tu, kamu akan faham lah. Okay, secara umumnya, okay, bila sel pengawal mengumpul kalium yang banyak, ion yang banyak di dalamnya, okay, dia akan mengubah keupayaan larutan ataupun air akan makin berkurang lah di dalam sel pengawal. Okay, so bila air berkurang, okay, so sel pengawal tu akan menjadi hypertonik terhadap sel-sel di sekeliling. So air yang ada di sekeliling sel pengawal itu akan meresap masuk ke dalam sel osmosis, ke dalam sel pengawal tu secara osmosis lah. Dan dia akan menjadi segah lah. Dan kalau flasid, proses tadi tu dia akan terbalik. Ini kalau ion kalium keluar banyak, menyebabkan air banyak di dalam sel pengawal. So air dalam sel pengawal lagi banyak berbanding sel sekeliling menyebabkan air keluar dan menyebabkan sel pengawal tu flasid. Okey. So kita akan tengok penerangan secara lagi detail. Okey. Pembukaan stoma. Okey, gambar pertama kamu nampak K+. K+ tu adalah ion kalium lah. Okey. Untuk pembukaan stoma, ion kalium ni dia akan bergerak masuk ke dalam sel pengawal. Kenapa dia bergerak masuk? Sebab ketika stoma tertutup, ion kalium sedikit dalam sel pengawal tu sedikitlah. Okey. So ion kalium dia akan bergerak masuk ke dalam sel pengawal. So menyebabkan keupayaan larutan dalam sel pengawal ni meningkat. Okey. So dia punya zat terlarut tu banyak maksudnya. Okey. Bila zat terlarut banyak, molekul air ataupun keupayaan air di dalam sel pengawal tu menurunlah. Air sedikit. Jadi molekul air di sekeliling sel pengawal iaitu dekat epidermis luar tu, bahagian epidermis tu, dia akan pergi daripada kawasan yang banyak air, dekat kawasan dia lah epidermis, kepada kawasan yang sikit air. Dekat mana? Dekat dalam sel pengawal. So air akan meresap masuk dari epidermis masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Tu ayat ataupun perkataan yang wajib adalah bila pergerakan air. So air meresap masuk secara osmosis. Bila air banyak-banyak isi macam kita isi belon lah. Bila kita isi belon dengan air. So dia makin lama makin kembang. Ataupun dalam terma biologi ni kita sebut dia menjadi segah lah. Bila segah, dia akan melengkung. Bila melengkung secara automatiknya stoma itu ataupun liang itu akan terbuka. So kamu akan dapat nampaklah gambar kedua tu. Okey. Dalam masa yang sama, pada waktu siang lah biasanya dengan kehadiran cahaya fotosintesis pun berlaku. Okey. Bila fotosintesis berlaku dalam daun ni,
Fotosintesis kita tahu dia akan menghasilkan makanan ataupun gula lah, sukrosa. Okay. So menjadikan kepekatan sukrosa di dalam sel pengawal ni tinggi. Okay. Kepekatan sukrosa dalam sel pengawal ni tinggi. So bila kepekatan tinggi ataupun bermakna zat terlarut tu tinggi, bermaksud keupayaan air ataupun molekul air dalam sel pengawal tu kurang. Okay. Seperti ion kalium tadi juga, bila air kurang, molekul air dari sekeliling sel pengawal tersebut. Apa yang ada di sekeliling sel pengawal? Epidermis luar. So air daripada epidermis luar tu akan meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Okey, bila air dah banyak-banyak masuk dalam sel pengawal, dia akan menjadi kembung ataupun kita sebut sebagai segah. Dan bila dia segah, dia akan melengkung dah dan stoma akan terbuka. So boleh nampak kan? So pergerakan ion kalium dan juga penghasilan sukrosa pada waktu siang tu menyebabkan liang stoma tu terbuka. Okey, liang stoma tu terbuka. Itu semua disebabkan oleh pergerakan tadi itulah. Keupayaan air dan juga keupayaan larutan, perbezaannya. Kita pergi kepada penutupan stoma. Okay. Bila ion kalium ni keluar daripada sel pengawal, okay, dia keluar beramai-ramai keluar kan. So dia menyebabkan zat terlarut ataupun keupayaan larutan di dalam sel pengawal tu menurun. Maknanya ion kalium dalam sel pengawal tu sikit. Berbanding apa? Berbanding air. Jadi air di dalam sel pengawal meningkat keupayaan air. Okay. So kita dah belajar masa tingkatan 4, air akan menuruni kecerunan. So dia akan bergerak daripada kawasan yang keupayaan ataupun kepekatan tinggi kepada kawasan kepekatan rendah. So dalam keadaan sekarang, air di dalam sel pengawal tinggi berbanding air di dalam sel epidermis. Jadi air akan meresap keluar dari sel pengawal ke sel epidermis juga secara osmosis. So bila air keluar banyak menyebabkan sel pengawal tu kempis ataupun dalam terma biologi kita sebut sebagai flasid. Okey. Sel pengawal menjadi flasid dan secara automatiknya stoma akan tertutup. Sebab dia dah tak segah lah. Okey. Okey, sukrosa pula pada waktu malam. Sukrosa fotosintesis tiada. Jadi sukrosa tidak dihasilkan. So kepekatan sukrosa di dalam sel pengawal kurang berbanding apa? Kepekatan sukrosa kurang berbanding molekul air. So dalam erti kata lain, air lagi banyak di dalam sel pengawal berbanding sukrosa. Menyebabkan air akan apa? Macam tadilah, bergerak ataupun meresap keluar daripada sel pengawal masuk ke epidermis luar ataupun sel di sebelah dia itulah epidermis luar. Okey. Secara apa? Secara osmosis lagi sebab yang bergerak adalah air. Bila air banyak-banyak keluar, stoma akan menjadi nipis. Okey, stoma akan menjadi nipis ataupun flasid lah. Bila stoma menjadi sel pengawal menjadi flasid, stoma akan tertutup dengan sendirinya. Okey. Okey, kita tengok apa kesan kekurangan air dalam tumbuhan terhadap pembukaan dan penutupan stoma. Okey. Tumbuhan segar, tumbuhan layu. Bila air tu banyak, tumbuhan akan segar lah. Bila air dah banyak keluar, tumbuhan akan layu. Okey. So ramai tanya macam mana stoma ni boleh buka boleh tutup kan? Kan kalau sel apa dinding sel kan susah nak bertukar nak menjadikan sel tumbuhan susah nak bertukar kan. Tapi sifat dinding luar sel pengawal dia nipis dan dia lebih elastik berbanding sel tumbuhan yang lain. So dia menyebabkan sel pengawal ni bila dia segah dia boleh melengkung lah, dia boleh berubah sedikit. Okey. Untuk mewujudkan liang stoma tadi tu. Okey. Ini adalah gambaran apa yang cikgu ceritakan tadi lah. Okey. Tamat subtopik 2.2. So kita akan jumpa dalam subtopik 2.3. Okey, sebarang soalan boleh tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.